saja kek lapis, pasti ramai yang akan mengaitkannya dengan negeri Sarawak. Ekoran juadah ini cukup sinonim dengan bumi Kenyalang dan menjadi kegemaran bagi ramai orang tanpa mengira lapisan masyarakat. Keenakan dan keunikan kek lapis Sarawak ini telah berjaya memukau ramai hati para pelancong yang datang berkunjung ke negeri Sarawak, sama ada dari luar negara atau dalam negara, yang sentiasa menjadikan kek Sarawak sebagai salah satu pilihan utama oleh-oleh ataupun buah tangan untuk sahabat handai dan juga kaum keluarga. Pesta Kuih Bulan merupakan perayaan kedua terbesar yang disambut oleh masyarakat Cina awal September dan Oktober berdasarkan kalender lunar masyarakat Cina. Kuih Bulan merupakan simbolik perpaduan dan penyatuan dalam keluarga untuk perayaan ini. Bagi anda yang inginkan sedikit kelainan dalam kek lapis, pasti anda ingin mencuba kek lapis yang diusahakan oleh tetamu kita pada hari ini. Ternyata percaturan beliau dalam menginovasikan kuih bulan berintikan kek lapis tidak sia-sia apabila inovasi beliau mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Hari ini kita akan mengupas topik perniagaan kuih bulan berintikan kek lapis bersama dengan tetamu kita, Maria Ngui. Tadi saya nampak dekat belakang tadi dah. Puan Maria. Hai Puan Maria. Nampak dia tengah sibuk kat belakang, tengah menyediakan kek lapis. Apa khabar Puan Maria? Bagus. Nampak sibuk dekat belakang sana menyiapkan tempahan untuk orang. Jadi ya. Puan Maria, sebagai permulaannya, kita tahu bila sebut sahaja tentang kek lapis ni pasti dah tak asing lagi lah negeri Sarawak. Memang orang kaitkan negeri Sarawak. Dan kek lapis ni saya boleh katakan merupakan satu perniagaan yang cukup sengit dalam kalangan pengusaha kek lapis. Jadi bagaimana Puan Maria mendapat dorongan, mendapat inspirasi dan ada kekuatan untuk bersaing bersama dengan pengusaha kek lapis lain? Kita mesti keepkan kualiti yang bagus, harga pun sederhana. So kita tak perlulah saingan-saingan yang macam nak takutkan saingan lain lah. Sebab memang setiap kita pengusaha ni memang ada dia punya kualiti, ada dia punya cita rasa tersendirian. Itu yang kita paling penting lah. Jadi kita dapat lihat bahawa seperti yang dikongsikan oleh Puan Maria bahawa kita tak perlu takut untuk bersaing dengan pengusaha kek lapis yang lain, walaupun kita tahu bahawa mengusahakan kek lapis di Sarawak ni memang saingannya cukup sengit kerana banyak pengusaha-pengusaha kini yang mengusahakan kek lapis yang terdiri daripada resipi turun-temurun ataupun yang telah diinovasikan untuk mendapatkan resipi yang baru. Kita akan ketahui lagi dengan lebih lanjut. Yang cukup istimewa hari ini adalah kuih bulan berintikan kek lapis. Semuanya dalam Suara Wanita. Ya, kembali lagi bersama saya, Sharon Kezia dan juga Puan Maria, pengusaha kek lapis. Puan Maria, tadi kita dah tahu dah apa yang mendorong Puan Maria untuk mengusahakan perniagaan kek lapis. Boleh kongsikan dengan saya dan penonton sejarah penubuhan perniagaan Puan Maria? Ya, sejarah penubuhan Maria Kek Lapis dalam tahun tu dah 24 tahun lah. Dari bulan yang memang baking kek lapis setiap hari. Cabaran mesti ada setiap kita untuk jadi usahawan. Memang ada cabaran, macam-macam ada, tapi ialah kita mesti tahankan diri, tahankan kualiti kita. Carilah idea baru untuk kek lapis yang resepi baru apa semua. Memang kita perlu standby semua tu lah. Betul tu. Tapi dalam kita memperbaiki diri kita untuk menginovasikan kek lapis, Puan Maria, kita tahu kita perlu ada kemahiran, kita perlu ada ilmu dalam bidang kulinaris tersebut. Bagaimana dengan Puan Maria? Di mana Puan Maria mendapat ilmu, mendapat kemahiran? Ilmu dari menubuhkan masa umur 14 tahun memang ikut
my auntie lah, my auntie memang mahir buat kek lapis. Dari situlah saya mengikut my auntie sejak umur 14 tahun. Dari sampai 3 tahun saya ikut auntie, lepas tu saya keluar bekerja. Masa itu sangat susah lah. Adik pun banyak, orang tua pun kena kita tolong. So saya bercadang keluar dari rumah dan cari kerja. Tapi kerja itu pun baking juga, pastry, kuih nyonya, apa semualah macam itulah. Dari sanalah saya dapat banyak pengetahuan mengenai kuih-kuih dan mooncake dan kek yang macam hari jadi. Dari situlah saya banyak belajar dari majikan. Dari sanalah saya banyak buang masa untuk belajar banyak barang, banyak pelbagai jenis pastry. Tapi dalam kek lapis pun masih jugalah saya buat. Masa itu walaupun tidak ikut auntie tapi masih buat. Tidak begitu okey lah. Memang mula-mula semua kita buat barang memang bukannya terus buat boleh menjadi. Betul. Tapi basic kek lapis memang kita tahu macam mana nak buat lah. Tapi nak tukar resepi apa, nak bubuh lagi bahan apa yang kita patut buat lebih bagus, itu terpulang kepada kita sendirilah. Jadi kira dekat sini bahawa Puan Maria mendapat ilmu, mendapat kemahiran daripada pengalaman Puan Maria sendiri bekerja bersama orang sebelum ini dari situ dapat. Jadi kiranya saya boleh katakan di sini bahawa Puan Maria memang tidak pernah menghadiri kursus-kursus kulinari sebelum ini? Tidak pernah. Masa itu memang sangat susah. Dari zero sampai ke hari inilah. Memang tak ada duit pun nak pergi kulinari apa semua, tak ada. Cuma boleh beli bahan. Masa itu pun belum ada YouTube, buat barang semua memang tidak jadilah. Tapi masih tidak putus asa. Sebab inilah satu cara jalan yang saya boleh menjalankan hidup saya seterusnya. So saya mesti buat tumpukan perhatian di dalam pastry, dalam kek. Jadi saya boleh katakan di sini bahawa sesuai dengan peribahasa, Allah bisa tegal biasa. Kita dapat lihat kegagalan beliau dalam permulaan membuat kek lapis itu sendiri, di mana pada ketika itu tiada YouTube, tiada laman sosial yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Jadi kita lihat sekarang berbeza ya Puan Maria. Berbeza. Kita type saja kita dah boleh tengok prosedur langkah-langkah yang kita boleh lakukan, kita boleh buat kek lapis itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pandemik melanda seluruh dunia dan kita dapat lihat banyak sektor yang terkesan dengan pandemik. Bagaimana pula dengan perniagaan kek lapis Puan Maria? Perniagaan saya pun sama, mula-mula tahun lepas terjejas sangat. Saya tak dapat terima kenyataan semua ni sebab memang lockdown, terus total lockdown. Area di sini dekat tempat sini pun semua memang harap pelancong. Kalau tak ada pelancong, memang boleh tutup kedai lah dalam setahun. Memang akan boleh tutup, tak akan tahan selama-lamanya. Kita tidak tahu melanda COVID ni bukan kita sini, seluruh dunia. Sinilah tempat main bazar, sinilah paling ramai pelancong masuk. Apabila dah tak ada pelancong, kek lapis memang jalan, tapi memang akan slow. Betul. Yang itu flight tak ada, semua tak ada. Macam mana nak kirim ke Semenanjung, ke Sabah, tak dapat semua. Terpaksa kita. Masa itu kek lapis banyak dalam peti sejuk. Mana dia pergi? Bagi dengan orang yang perlu dan mereka bawa ke hospital lah, apa semua donation, bagi donation. Masa itu saya tidak percaya dia boleh lockdown. Banyak sangat kek yang baru buat. Lepas tu terpaksalah bagi dengan donation dengan orang siapa yang perlu daripada dia rosak dekat sana. Masa itu memang kita boleh tengok, memang tak ada orang, sangat sunyi-sunyi. Saya terasa sangat sedih. Kenapa main bazar ni boleh menjadi macam ni? Belum lagi pergi dekat luar pun sama. So saya bercadang, masa itu saya bercadang nak buat barang lain. Sebelum ni memang saya ada buat banyak barang pastry, tapi ada barang saya tidak boleh terima. Sebab saya terlalu busy, onkan oven, melapis kek lapis. Tapi masa PKP tak ada orang, saya mulalah
buat berbagai jenis pastry untuk jual dalam online. Dari situlah saya sikit-sikit jual online, boleh dapat income sikit. Lagipun banyak juga di luar tanya nak jual joint agent apa semua, kita terima semua. Dari sanalah, kalau tidak memang kita tidak boleh hidup. Memang tak ada pelancong. Bagaimana pula dengan aplikasi seperti GrabFood, seperti Foodpanda? Adakah Puan Maria turut menggunakan perkhidmatan ini? Ya, saya menggunakan sebab saya rasa ini yang terbaik. Sebab orang sekejap lockdown, sekejap tidak kan. Memang orang senang order barang makan di dalam GrabMart dan di Foodpanda. Memang senang sangat. Jadi bagaimana sambutan pelanggan melalui aplikasi seperti GrabFood, seperti Foodpanda, seperti Live? Okey, dalam Foodpanda, GrabMart okey dia punya sambutan. Mula-mula saya join tak ada. Lepas tu saya cuba buat banyak lagi dalam pastry, dia punya menu okey. Orang coba, dalam tu dia ada feedback, and then dia lagi ada message nak tanya lain-lain punya pastry. Okey, dari sana kita boleh dapat sambutan banyak pelanggan baru. Kiranya Puan Maria mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan menu dalam aplikasi tersebut dan terus mendapat sambutan daripada orang ramai. Itu terpaksa. Betul tu. Jadi kita akan ketahui selepas ini tentang signature Puan Maria, iaitu kuih bulan berintikan kek lapis, semuanya dalam Suara Wanita. Bagai bulan di pagar bintang. Yang anda lihat hari ini, saya ada ni kuih bulan berintikan kek lapis yang merupakan signature Puan Maria. Jadi Puan Maria, saya difahamkan anda mempunyai dua signature kuih bulan berintikan kek lapis, iaitu snow skin dan juga baked skin. Jadi boleh kongsikan dengan penonton, apakah perbezaan di antara kedua-dua signature ini? Yang tradisional baked skin ni memang tradisional lah. Tradisional memang dari dulu lagi dia punya skin. Tapi kebanyakan dulu dia, sebelum ada kek lapis ni memang dia ada lotus, red bean, mung bean lah. Tapi saya membuat dia dalam inti dia kek lapis. So snow skin ni memang modern. Tapi memang boleh cakap dalam market memang dah ada lebih 10 tahun lah snow skin mooncake. Dia dulu sebelum saya membuat dia jadi kek lapis, berintikan kek lapis, dia pun lotus dengan red bean, ada mung bean macam itulah, pandan mung bean, dan sekarang saya membuat dia berintikan kek lapis. Itulah yang merupakan specialities yang kita boleh katakan lain daripada lain, kuih bulan berintikan kek lapis. Jadi adakah rasanya tu sama dengan kek lapis biasa atau ada sedikit kelainan di situ? Kelainan. Saya berpilih 8 jenis untuk buat kek lapis mooncake tahun inilah. Berlainan rasa semua dalam inti kek lapis tu. Jadi kiranya pada tahun ini bersempena dengan Mid Autumn Festival ini, Mooncake Festival, Puan Maria ada menawarkan 8 perisa yang berbeza kuih bulan berlapiskan berintikan kek lapis. Mungkin boleh tunjukkan kepada penonton inti dalamnya. Mesti ramai yang tak sabar nak tengok kejadian di dalam kuih bulan tersebut. Yang ini perisa mint. Dia dapat nampak dekat sini memang seperti kek lapis. Cuba dalam kuih bulan, dalam bentuk kuih bulan. Yang ini cappuccino. Cappuccino yang paling laku lah di kedai kami orang. Kek lapis. Mesti ramai penggemar kopi-kopi, rasa macam kopi tu kan Puan Maria? Yang ini coklat rainbow. Coklat rainbow. Yang ini ice cream strawberry. Yang saya pilih ini 8 jenis yang paling famous kek lapis di Maria Kek Lapis lah. Jadi 8 perisa ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Adakah proses untuk melakukan untuk membuat kuih bulan berintikan kek lapis ni proses yang sama juga digunakan untuk membuat kek lapis, Puan Maria? Dia lebih rumit lagi daripada kek lapis. Kek lapis dah buat sejok potong packing.
Yang ini dia nak potong, nak cetak dia, lepas tu nak simpan peti sejuk. Biar sejuk dulu, nanti dah buat kulit dia lagi, nak balut lagi, nak cetak lagi satu kali. Dia lebih rumit lah. Yang ini Lotus Biscoff, Cadbury Pistachio. Ini. Yang ini cendol cheese. Dia ada pandan coconut, dia ada cheese lah ya. 8 jenis. Yang ini back skin sama, saya cuma potong satu. Sebab nak tahu dia punya skin tu lain, tidak sama ya. Okay. Jadi berdasarkan pengalaman Puan Maria, yang mana mendapat sambutan, back skin atau snow skin? Kedua-dua. Ada peminat yang tersendiri kan? Ya, minat itu sendiri ya. Kalau bagi saya, snow skin lebih sedap untuk kek lapis mooncake lah. Sebab sejuk-sejuk kan, dia sedap. Kalau back skin, beginilah rupanya. Skin dia warna brown. Dia membezakan dia skin dia di luar. Okay. Begitu berwarna, colourful kita dapat lihat di sini. Memang dapat menarik perhatian orang ramai, termasuk pelancong-pelancong yang datang ke Sarawak, berkunjung ke Sarawak. Okay, kalau kita lihat kat sini, Puan Maria, ada 2 jenis. Ni ada kita dapat lihat kuih bulan berintikan kek lapis. Tapi sebelah ni dia bentuk bulat, macam cheese ball pun ada. Dia macam, nak kata kuih bulan, dia tak ada bentuk kuih bulan. Apa ni sebenarnya, Puan Maria? Yang ini Shanghai mooncake, modern mooncake lah. Dalam dia ada red bean, ada lotus, mung bean dan pandan. Tapi yang ini ada special sikit, dia ada mochi dalam. Dia dibalut dengan mochi, lepas tu baru balut dengan butter skin. Jadi mana proses membuatnya? Ini lebih senang, lebih mudah. Kita cuma timbang dia punya paste, lepas tu kita balut dengan mochi, lepas tu kita adun dia punya skin tu, butter skin lah yang paling senang. Sesiapa pun boleh buat lah. Kalau crunchy skin tu lebih rumit lagi lah kerja dia. Begitu. Jadi mungkin Puan Maria boleh kongsikan pada saya dan penonton bagi kami yang kurang pengetahuan dalam bidang kulinari ni, apa yang membezakan kuih bulan premium dan kuih bulan biasa. Mungkin kalau kita pergi ke kedai pastry kan, kita lihat kuih bulan tu sama tapi harga dia berbeza. Apa yang membezakannya? Mungkin dari segi bahan. Memang bahan paling penting lah. Macam kalau kek lapis ni memang lain dia punya kualiti. Kalau yang lain, yang traditional mooncake tu, paste dia tu paling penting. Ada paste dia tu yang halus sangat, macam white lotus memang mahal. That's why dia punya harga tu tinggi. Dalam satu biji boleh dalam harga dia dalam RM18 ke RM22. Dia punya paste lah. Paste. Kalau red bean itu pun nak tengok juga, red bean tu dia halus ke tak, dia punya kualiti bagus ke tidak, boleh bezakan. That's why dia punya harga tu lain. Harga mooncake tu lain sebab kualiti dia tak sama. Berdasarkan bahan-bahan yang digunakan. Dan satu juga packaging dia juga memang mahal lah packaging dia ya. Jadi kalau satu biji kita kata mooncake ni, berapa lama boleh Puan Maria perlukan masa untuk sediakan? Dalam kek lapis mooncake ni, dalam satu ini kalau dah sedia dia punya, ada cetak dia punya kek lapis tu dah bulat-bulat, cuma hanya balut saja, dalam tak sampai dalam 1 minit lah boleh siap satu biji. 1 minit dah boleh siap. Ya ke? Bagi saya lah, sebab saya dah lama dalam ini, dah masuk 4 tahun saya buat kek lapis mooncake. Mula-mula dulu memang balut sama juga, sini berlubang sana berlubang kan, tak cantik. Tapi sekarang okey, dah boleh accept banyak. Sebab memang kita mau laju bawa dapat kita buat itu kuantiti. Betul. Jadi adakah kuih bulan berintikan kek lapis ni dilakukan oleh Puan Maria bermusim ataupun memang ada stok ni sentiasa ada di kedai? Ikut musim, kecuali kalau ada pelanggan yang sudi nak tempah banyak dalam 50 biji, 100 biji, baru kita buat untuk dia lah. Dalam hari biasa bukan musim. Kalau musim memang 2 bulan sebelum musim mid autumn memang sedia nak buat mooncake. Sebab dia ni bukan mooncake biasa, ni kek lapis, semua orang boleh makan dalam hari biasa. Cuma bentuk saja bulat macam mooncake. So orang akan mau rasa dia punya rasa apa?
Bercakap pasal rasa ni kan Puan Maria, saya pun dah terasa ni nak makan ni. Belum pernah lagi saya makan kuih bulan berintikan kek lapis. Dan saya nak cuba yang best seller ni, Perisa Cappuccino. Ya. Ya. Nampak sedap ni. Kalau ada kopi ni dah cun dah ni. Jadi saya akan rasa, sementara itu saya akan tanya lagi Puan Maria. Kita nak tahu rahsia kejayaan beliau mengusahakan kuih bulan berintikan kek lapis. Jadi Puan Maria, ada tak Puan Maria menawarkan servis mungkin khusus untuk penonton-penonton yang berminat untuk mempelajari cara membuat kek lapis? Oh ya, boleh WhatsApp lah kalau nak tahu lebih lanjut kek lapis, mooncake ni boleh WhatsApp, saya boleh share sikit-sikit. Kadang-kadang dalam Maria Kek Lapis page pun ada juga share resepi kek lapis, berbagai jenis pastry jugalah ada share video dalam tu, boleh tengok dalam Maria Kek Lapis page. Apa yang saya boleh kongsikan sini? Sedap, dia tak rasa kopi sangat walaupun dia Perisa Cappuccino, tak terlalu manis dan tak terlalu tawar. Tetapi saya dah nampak satu lagi yang agak lain sini. Shanghai mooncake ni bentuk bulat ni Puan Maria. Boleh tak Puan Maria potongkan untuk saya? Tak sabar ni. Kalau tengok makanan ni memang saya teruja. Okay. Ini dia ada mochi dalamnya. Dia Shanghai mooncake tapi dia ada potong sikit Puan Maria. potong sikit lah. Ya, kena jaga badan sikit ni dalam musim pandemik macam ni. Tak boleh hold up di luar. Ini green tea. Green tea. Boleh taste. Terima kasih. Nampak sedap. Puan Maria, bagaimana sekiranya ada penonton yang menonton kita pada pagi ini ingin membuat tempahan? Boleh melalui WhatsApp lah, melalui WhatsApp boleh mula tempahan lah. Bagaimana Puan Maria mengekalkan kesegaran kek lapis, kuih bulan ini? Kalau snow skin ini biasanya kalau orang buat tempahan baru saya buat. So dia hanya boleh letak dalam peti sejuk dalam 2 minggu sajalah. Kalau bag skin ini pun kena letak dalam peti sejuk 2 minggu. Baru tahan, sebab saya tidak letak pengawet, so dia tidak boleh tahan lama lah. Tapi kalau boleh lah snow skin kek lapis mungkin memang dalam 1 minggu tu makan lebih elok lagi. Puan Maria, mungkin boleh sedikit pesanan kepada penonton, terutama khususnya kepada wanita di luar sana yang mungkin ada minat tetapi masih ragu-ragu, takut sikit nak memulakan perniagaan sendiri, tak kira lah perniagaan kek lapis ke, perniagaan tanaman ke di rumah, tapi dia tidak mempunyai keberanian. Mungkin berikan sedikit pesanan. Pesanan dari saya, semua dari wanita di luar, jangan putus asa. Apa yang pilih jalan yang betul, usaha buat kek lapis, kuih-kuih di rumah boleh. Jangan putus asa ya, sebab memang setiap orang ini memang kita kena pilih satu apa yang kita nak buat. Lebih lagi musim COVID macam ini, banyak cabaran. Bersabarlah apa yang kita melalui sekarang. So kita pilihlah jalan yang paling boleh kita melalui buat masa sekarang. Jangan putus asa, baking apa semua tak jadi, boleh coba lagi lah. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Maria Ngui di atas kesudian beliau berkongsi pengalaman beliau dalam perniagaan kuih bulan berintikan kek lapis. Jadi kepada wanita di luar sana, jangan sesekali takut untuk mencuba. Allah bisa, tegal biasa. Anda harus berpegang teguh kepada peribahasa tersebut. Biarlah sejauh mana pun anda melalui pengalaman susah, pasti ada sinar matahari yang menanti anda. Jangan lupa terus setia bersama saya pada setiap hari Selasa pukul 9.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Saya Sharon Kezia, hanya dalam siaran Suara Wanita menginspirasikan duniamu. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.